merangkap di imam masjid juga, kerana sudi memberikan peluang juga kepada kami untuk kita menyampaikan sedikit bahan-bahan yang berkaitan dengan hari raya ini. Ahli-ahli jawatin kuasa masjid, para muslimin dan muslimat yang hadir bersama-sama kita pada hari ini untuk kita membincangkan berapa tajuk yang kita rasakan mungkin kita boleh bincangkan. Ini masih kita berada dalam suasana hari raya. Ustaz kebiasaannya hari raya macam begini balik kampung. Ustaz orang Sendakan, cuma tinggal di KK, lama merantau di KK, daripada bachelor sampai kepada master degree di Jordan sampai kepada PhD di Morocco. Lebih kurang 13 tahun Ustaz berkelana di tanah Arab. Jadi insya-Allah kita mungkin boleh membincangkan beberapa tajuk yang kita ingin bincangkan. Ustaz sebenarnya tidak ada fikrah apa yang Ustaz mau sampaikan pada hari ini. Sebab kata Ustaz Encik Rahman Rabi, macam mana Ustaz kita mau ambil peluang ni, Ustaz ada di sini, kita adakan ceramah malam Ustaz. Aku tu okey saja, jalan saja. Kan? Ustaz jalan saja. Jadi mungkin ada beberapa tajuk Ustaz beri terpulang kepada kamu untuk memilih. Mungkin ada 3 tajuk yang boleh kita bincangkan, tapi kita tidak boleh bincangkan semua. Dia panjang. Antaranya yang pertama kaitan takwa yang mungkin sama ada dapat kita capai ataupun tidak semasa kita menjalani madrasah Ramadan. Artinya takwa itu, apa kaitan takwa dengan apa yang kita jalani masa sekarang? Adakah semasa kita menjalani puasa di bulan Ramadan, madrasah Ramadan tu kita telah dapat mencapai takwa di dalam diri kita? Ini yang pertama. Terpulang kepada kamu untuk memilih, kata Ustaz. Yang kedua berkaitan dengan adab kita ketika kita menyambut sambutan Aidilfitri. Yang ketiga berkaitan dengan puasa sunat Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi ini ada 3 tajuk yang besar. Ustaz pun tidak ada fikrah apa yang mau disampaikan, tapi Ustaz fikirkan ini 3. Yang mana satu-satu kamu pilih? Ustaz kata kita tidak akan dapat membincangkan ketiga tajuk ni. Dia panjang. Mungkin memerlukan masa ini, kalau ini mau 3 hari ini Tuan Imam. Jadi tak boleh. Kita pilih satu saja. Mana yang kamu mau? Kita bincangkan malam. Puasa 6. Okey. Puasa 6 ini seperti mana yang kita tahu kebiasaannya, kita akan mengerjakannya di dalam bulan Syawal. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ayyub Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama Ramadan thumma atba'ahu shittan min Syawal faka'annama sama ad-dahr kulluhu. Dia kata siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Dia katakan siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari puasa dalam bulan Syawal. Syawal ini ada 1 bulan juga. Syawal kita ada 1 bulan juga. Maka dia seolah-olah mengerjakan puasa itu sepanjang tahun. Berdasarkan kepada hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, kita boleh pecahkan dia kepada 2 perkara yang besar. Yang pertama, apakah dibolehkan kita untuk, kalaulah di bulan Ramadan yang lalu ada puasa yang tidak kita tertunaikan, tertinggal, disebabkan sakit, disebabkan kita musafir, ataupun disebabkan malas puasa, ada juga, ya kan? Kemudian ada juga yang pura-pura sakit pun ada juga. Jadi ini kan
perkara ini ulama membincangkannya. Sebab yang kita pura-pura sakit, yang kita malas untuk menunaikan puasa dalam bulan Ramadan ini, ataupun memang betul-betul sakit, kita kena ganti puasa ini. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jelas kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, man kana maridan, siapa yang sakit ataupun dia berada dalam keadaan musafir, maka wajib bagi dia untuk menggantikan puasa yang ditinggalkannya semasa Ramadan dengan hari di luar Ramadan. Wajib, bukan sunat, wajib kata Ustaz. Artinya mesti kita ganti. Sekarang ulama berbeza pendapat. Apabila kita ada puasa yang tertinggal semasa Ramadan ini, adakah puasa Ramadan ini kita puasa dulu ataupun sunat Syawal dulu? Macam mana? Puasa Ramadan dulu, puasa qada dulu, ataupun puasa sunat Syawal dulu? Ini yang pertama, persoalan yang pertama yang akan kita bincangkan. Perkara ini perbincangan yang besar. Jadi Ustaz harap kita boleh sekurang-kurang, yalah Ustaz faham juga kamu ini masih suasana raya kan. Jadi takut nanti kamu katakan Ustaz ini membincang besar-besar pula dibincang. Kita ni mau raya kan. Sikit saja kita cuba ini fikirkan bersama. Yang kedua, adakah kita dibolehkan untuk mencampurkan puasa qada dalam bulan Ramadan ini dengan puasa sunat Syawal? Ada dua perkara kata Ustaz yang akan kita bincangkan. Yang pertama, ulama yang mengatakan bahawa kita mesti berpuasa sunat Syawal dulu kemudian baru qada. Dia berdasarkan kepada hadis ini. Di dalam hadis ini, man shama Ramadan thumma, perkataan summa itu di dalam bahasa Arab dia memberikan pengertian selepas daripada itu. Artinya dia kata puasa qada Ramadan dulu kemudian baru puasa sunat. Summa itu dalam bahasa Arab dia literahi ataupun litakhir. Qada dulu kemudian baru sunat Syawal. Kenapa? Ulama ini berpendapat kita ini umur kita tidak boleh kita tentukan. Siapa yang boleh menentukan umurnya? Tidak ada di antara kita yang boleh menentukan umurnya. Kalaulah kita ini boleh menentukan umur kita, minggu depan kita meninggal, kan saya rasa tidak keluar rumah kita. Kan ibadat tunggang terbalik kita ibadat. Iya kan? Jadi tidak ada pun satu daripada kita di sini yang dapat menentukan bila kita ini mati. Maka dia kata, bandingkan antara qada yang memang terang-terang wajib ini, mesti kita tunaikan yang qada dulu, kemudian bersunat, dia kata. Betul juga, ya kan? Logik juga pendapat ni, kan? Kita ini tidak tahu sama ada kita sakit kah, sihat kan dan sebagainya. Jadi yang wajib kita qadakan, yang wajib dulu, dan yang sunat itu tinggalkan dulu, dia kata. Qadanya qada dulu. Contohnya dia kata, kalaulah seorang perempuan, sebab kita pun ada muslimat, dia kata kalau seorang perempuan dia berada dalam keadaan nifas, bermula daripada awal Ramadan. Nifas yang kita tahu 40 hari, ya kan? Nifas ni artinya perempuan yang bersalin kemudian keluar darah. Darah itu dia akan berpanjangan selama 40 hari. Jadi kalaulah perempuan itu berada dalam keadaan nifas di awal Ramadan, kemudian dia akan melalui nifasnya itu sampai kepada 10 hari dalam bulan Syawal. Betul tak? Sebab Ramadan 30 hari. Kemudian 10 hari lagi dalam bulan Syawal. Lepas sahaja dia nifas tu, diorang kata dia mesti qada Ramadan dulu. Qada Ramadan. Artinya hari yang ke-11 dalam Syawal itu dia mula awal satu Ramadan, qada Ramadan. Faham tak Ustaz cakap ni? Artinya hari yang ke-11 dalam bulan Syawal itu kan 11 hari bulan Syawal dia baru mula puasa qada Ramadan. Baru satu Ramadan dikira dia. Sebab dia tadi dia dalam Ramadan tak wajib puasa.
dia berada dalam keadaan nifas, tidak wajib bagi dia puasa. Sekarang bila dia puasa 11 Syawal ini, akan habis Ramadan itu sampai kepada 11 ataupun 10 Zulqa'dah. Ya kan? Habis dia Zulqa'dah itu, artinya 10 Zulqa'dah itu dia habis qada Ramadan, lepas itu baru dia puasa Syawal. Ini diorang kata bahawa yang Syawal dengan Zulqa'dah itu adalah puasa qada, dan kemudian yang bersambung itu walaupun dia puasa dalam bulan Zulqa'dah dikira sudah sah Syawal bagi dia. Ini ulama yang mengatakan bahawa qada Ramadan kemudian baru sunat Syawal. Jadi kita pun begitu juga dia kata, mesti qada dulu baru kemudian sunat. Qada dulu kemudian baru sunat. Ada juga ulama yang lain indah dia kata. Pendapat ulama yang kedua indah dia kata. Kita ni isyak di sini awal ni kan di 7:28 ke? Ustaz cuba bagi ringkaskan sikit, ada 10 minit kita buka soalan. Yang pendapat yang kedua ini dia kata indah. Pendapat yang kedua ni dia kata boleh juga dia puasa sunat dulu kemudian baru qada. Sunat dulu dia kata kemudian baru qada. Boleh dia kata. Kenapa? Diorang berdasarkan kepada kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan kana yakunu alaihi shaum fi Ramadan fama astati'u an aqdihi illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku ini ada puasa yang aku tinggal dalam bulan Ramadan. Ya, Ramadan contohnya macam Ramadan tahun ini, dia ditinggal puasa, tapi tidak mampu untuk dia mengqadakan puasa itu yang dia tinggal tahun ini, untuk dia qadakan selepas daripada Ramadan itu tidak mampu dia qada. Yang mampu dia qada puasa Ramadan itu ialah di bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya sudah mau masuk Ramadan yang berikutnya. Jadi artinya kata diorang, kalaulah Aisyah mengatakan macam begitu, dia mampu untuk mengqadakan Ramadan itu dalam bulan Sya'ban, artinya sunat Syawal itu dikerjakan dulu. Itu logik akal diorang kata. Logik akal begitu. Artinya sunat Syawal si Aisyah radhiyallahu anha mesti dikerjakan dulu. Jadi ini yang mereka ambil sebagai satu hujah yang mengatakan boleh puasa sunat Syawal dulu, qada Ramadan kemudian. Kata-kata Aisyah ini diorang ambil, diorang petik daripada Nafahatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, kitab itu. Yang kitab ini. Ini berkaitan dengan mana dulu qada ataupun sunat. Sekarang kita pergi kepada persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua berkaitan dengan apakah Ramadan itu boleh dicampurkan dengan puasa sunat Syawal. Ulama juga berselisih pendapat mengenai masalah ini. Pendapat yang pertama dia kata tidak boleh. Pendapat yang pertama dia kata tidak boleh. Dia bagi contoh perkara yang melibatkan ibadat maksudah dan ghair maksudah. Apa yang dimaksudkan dengan maksudah itu ialah ibadat yang kita niat untuk melakukannya, dialah. Yang ghair maksudah ini kita tidak berniat untuk melakukannya, tapi secara otomatik kita lakukan. Faham kamu apa yang saya cakap tu? Tidak membingungkan gitu. Yang maksudnya ini artinya ya memang satu ibadat itu memang sudah ditentukan sama kita, jadi kita kerjakan. Tapi yang ghair maksudnya ini dia bukan sesuatu yang wajib, tapi kita lakukan. Macam begitu dia kata. Contohnya kita mau datang ke masjid. Datang ke masjid, bila kita datang ke masjid, kita mau sembahyang maghrib, kan? Sepatutnya sebelum kita sembahyang maghrib, kita kan nak sembahyang sunat dulu. Sama ada sunat tahiyatul masjid ataupun sunat qabliyatul maghrib.
yang merupakan sunat ghair muakkad. Kan? Kebiasaannya kalau pun kita hendak memilih sunat ghair muakkad ni, kita hendak sembahyang tapi kita sembahyang tahiyatul masjid. Ya kan? Tahiyatul masjid ni dia kata ghair maqsudah, yang tidak kita niatkan. Artinya yang tidak kita niatkan, kita daripada rumah tadi kita mau sembahyang maghrib, niat kita itu mau sembahyang maghrib, bukan niat kita mau sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi disebabkan kita datang ke masjid, maka kita mau sembahyang tahiyatul masjid. Katakanlah apabila kita datang ke masjid, imam sudah berdiri, Allahu Akbar, macam mana kita mau sembahyang sunat lagi ataupun tidak? Pastilah kita mau ikut terus imam. Iya kah? Biarlah anda apalah ni aku ni sembahyang sunat dulu. Masya Allah. Tidak boleh kita ikut imam. Jadi artinya yang sembahyang tahiyatul masjid itu sudah kita tinggalkan. Sekarang di mana perlu kita ganti tahiyatul masjid itu? Kata ulama, kalau kita sudah sembahyang sunat maghrib, Allahu Akbar, sudah niat sembahyang sunat maghrib, kan sunat tahiyatul masjid itu ikut dalam sembahyang fardu. Sebab itu ghair maqsudah. Itu tidak kita niatkan untuk kita sembahyang ke masjid ini, kita niatkan sembahyang fardu. Automatik dia ikut, dia kata. Automatik dia ikut. Macam juga kita ini mengangkat adas besar semasa hari Jumaat. Hari Jumaat kan, malam itu sama ada kita mimpi ataupun kalau yang kahwin ni faham lah. Kan malam Jumaat ni panas kata orang. Ya kan? Malam Jumaat ini macam-macam aktiviti kita buat. Ya tuan Haji. Begitu. Jadi dia kata malam Jumaat ni contohnya lah kan, kita bersama dengan isteri kita. Jadi besoknya itu pagi-pagi sebelum kita sembahyang subuh, kita mengangkat adas besar. Itu hari Jumaat. Kebiasaannya juga kita mandi solat sunat Jumaat. Kalaulah kita, kata ulama, sudah mengangkat adas besar, sudah mandi adas besar pada hari Jumaat, otomatik kita tidak payah mandi sunat Jumaat. Otomatik tidak payah. Kenapa? Sebab yang tujuan kita asal ini ialah mandi wajib, bukan mandi sunat Jumaat. Tapi bila kita mandi wajib Jumaat, otomatik ke sunat Jumaat itu terikut. Dia kata terikut. Jadi sekarang begini, yang qada puasa dengan sembahyang sunat syahwal ini, dia kata tidak boleh disamakan dengan dua keadaan yang kita bincangkan tadi. Yang sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan sembahyang fardu, yang mandi sunat, yang mandi fardu wajib tu dengan yang mandi sunat Jumaat. Tak boleh kita ikutkan macam begitu. Sebab salah satu daripadanya kita maksudkan dan salah satu daripadanya tidak kita maksudkan. Yang ini dia kata dua ini kita memang bermaksud, dia kata. Puasa qada pun kita niat, kan kita memang mau puasa qada juga, puasa sunat pun kita mau niat. Jadi dua kita maksudkan, tidak boleh dicampur, dia kata. Tidak boleh dicampur. Ini ulama pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh dicampur. Tidak boleh campur, dia kata. Tapi Darul Ifta Al-Masriyah, Darul Ifta Masriyah ini merupakan jabatan kemuftian kerajaan negara Mesir. Jabatan kemuftian negara Mesir ini dianggotai oleh ulama-ulama yang hebat yang berhimpun di situ. Diorang mengeluarkan satu fatwa yang mengatakan bahawa boleh dicampurkan sembahyang qada puasa Ramadan dengan sunat syahwal, boleh dicampurkan. Diorang kata, diorang berdasarkan kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat As-Suyuti. As-Suyuti mengarang satu kitab yang dinamakan Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair. Di dalam kitab ini dia mengatakan law sama fi yaumi Arafah masalan qada'an atau nazaran atau kafaratan summa nawa ma'ahu
الصوم عن عرفة فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما وكذلك إن أطلق. Yang maksudnya ini bahasa Arab, yang Ustaz sebutkan itu lafaz bahasa Arab. Yang maksudnya dia kata sekiranya dia berniat untuk puasa pada hari Arafah. Puasa hari Arafah ini merupakan satu puasa yang bila kita puasa, kita mendapat pahala yang mana dosa kita dihapuskan yang sebelumnya. Man sama Arafah ahtasibu Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa pada Arafah, pada hari Arafah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan Allah Subhanahu taala menghapuskan baginya pahala dosanya yang setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Besarnya pahala puasa pada hari Arafah. Itu dia kata sekiranya dia berpuasa pada hari Arafah sebagai contohnya, qada. Hari Arafah dia qada puasa, ataupun dia puasa nazar, ataupun dia puasa ni kafarah, dan dia berniat juga dengan puasa qada itu puasa pada hari Arafah, artinya hari itu hari Arafah, tapi dia puasa qada juga, artinya dua puasanya. Puasa qada pada hari Arafah dan puasa Arafah itu sendiri, ada dua puasanya. Sekiranya dia berpuasa dua-dua ini, kan, Al-Barizi, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dia mengatakan diterima. Ini pendapat ini yang diambil oleh Darul Iftya Al-Masriyah. Artinya mereka terima, artinya boleh dua-dua itu boleh dicampurkan. Apa artinya puasa qada itu puasa ini wajib tu, ya kan? Nazar itu pun puasa wajib, kafarah itu pun puasa wajib, dicampurkan dengan sunat hari Arafah, dua-dua boleh. Dia kata dia akan mendapat pahala puasa qada pun dia dapat, pahala puasa hari Arafah pun dia dapat. Tetapi durang juga di samping mengambil pendapat ini, durang juga mengambil pendapat Imam Al-Ramli, Qadi Al-Ramli. Ini lagi seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Qadi Al-Ramli mengatakan bahawa law sama fi syahwal qada'an aw nazaran aw ghairihima aw kana nahwi fi Ashura yahsul lahu sawab tatawwu'im. Dia kata sekiranya dia berpuasa sunat dalam bulan Syawal, sama ada qada ataupun nazar, ataupun dia puasa Ashura, kan dalam bulan Syawal ini dia mendapat pahala puasa bagi kedua-duanya. Qada pun dia dapat, Syawal pun dia dapat juga. Dua-dua pahala puasa dia dapat. Walakin ini taklid ni, walakin la yahsul lahu al-thawab al-kamil al-mutarattib 'ala al-matlub illa bi niyyat khusus an 6 Syawal. Akan tetapi dia tidak dapat pahala puasa yang sempurna seperti mana dia puasa sunat dalam bulan Syawal, khusus dalam bulan Syawal itu. Kalaupun dia puasa qada, artinya dalam sunat Syawal itu boleh, tapi dia tidak dapat pahala puasa sempurna. Contohnya lah, kalau dia qada puasa dalam bulan Ramadan di bulan Syawal itu, okey, dia puasa sekali dua-dua, okey, kata dorang dia dapat pahala puasa 90%. Bukan 10, bukan 100%. Syukurlah itu. Ya kan? Syukurlah itu. Dapat juga 90%. Kalau kau dapat 50%, kalau kata tadi dia kata 50%, ustaz pun berfikir. Ya kan? Ini 90%, lulus tu. Lulus tu, artinya boleh, dibolehkan oleh para ulama. Sama ada kita dengan satu niat ataupun dengan dua niat. Macam mana satu niat? Artinya bila kita baca sahaja aku puasa qada Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, bulan Syawal tu dia niat itu, saja aku puasa qada pada tahun ini dalam bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Cukup dia satu niat, sebabkan dia puasa dalam Syawal, puasa sunat pun dia dapat. Automatik dia dapat.
Automatik dia dah dapat. Kalau dia niat dua-dua pun boleh. Saja aku puasa qada dalam bulan Ramadan dicampurkan sunat Syawal, boleh dua-dua. Dua dia niat pun boleh. Satu niat pun boleh, tapi satu niat dia mesti qada puasa. Bukan dia pasal ni niat puasa sunat. Sebab itu sunat, yang ini qada. Yang qada ini wajib. Jadi yang wajib ini boleh angkat yang sunat. Yang sunat tak boleh angkat yang wajib. Jadi kalau kita mau niat qada puasa, tapi yang Syawal ni automatik dia ikut. Itu boleh. Kalau pun ragu-ragu, macam mana itu Ustaz semalam? Aku niat dua, kamu niat satu. Dua lah. Boleh. Tak masalah. Kita niat qada, niat juga sunat. Boleh. Tapi ulama mentafsirkan begini. Ini Ustaz minta maaf sikit, kan? Mungkin terkasar bahasa. Ini dibolehkan puasa sunat qada dengan sunat ini bagi orang yang tidak sengaja. Artinya memang dia sakit betul-betul. Kalau sekadar sakit kaki, aduh sakit kaki dalam Ramadan dah. Itu sakit kaki kau tak boleh puasa. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Kalau yang buka puasa kerana sakit kaki itu tak boleh. Aduh sakit kepala kau macam baca tak boleh puasa. Itu tak boleh. Kalau macam begitu kata Ustaz, tidak boleh. Kalau orang perempuan yang datang uzur ni, boleh campurkan sekali dua. Sebab itu keuzuran itu bukan orang punya permintaan. Itu otomatik datang. Itu boleh kata Ustaz. Sesuatu yang tidak disengajakan boleh. Kalau memang kita betul-betul musafir, terisnakan pergi KK, ini jauh juga itu. Kan? Jauh juga. Walaupun kita dalam bahasa dekon. Penat juga itu. Lainlah kalau kita tadi sekadar dari sini pergi Beluran, kan? Musafir. Aku Ustaz musafir. Ke mana kau? Ke Beluran. Dah jauh juga tu Beluran tu. Ya. Janganlah berani buka. Kan? Kalau sekadar boleh Beluran tu kita pun tahan juga. Ustaz aku buka puasa. Mana kau? Kinabatangan. Ini dekat juga itu. Bukan pergi Tawau. Kan? Boleh puasa lagi itu. Kita ni sekarang ni kalau sekadar pergi Beluran ataupun pergi Kinabatangan, ada ikon dalam kereta gitu kan? Ada ikon juga tu. Bukan lagi kita pergi Telupit. Kalau Telupit tu jauh. Ini jalan pun begini-begini. Macam kita di atas awan tu. Ya kan? Itu mungkin. Tapi kalau sekadar pergi Beluran, pergi Kinabatangan tu, janganlah bahkan ni buka puasa. Teruskan dia puasa. Tidak ada masalah tu. Jadi yang ini orang yang betul-betul sakit sahaja, orang-orang yang betul-betul musafir, itu yang dibenarkan untuk mencampurkan. Atau perempuan yang berada dalam keadaan uzur, ada orang dibenarkan untuk mencampurkan. Ustaz teringat juga sewaktu Ustaz di UMAS, sebelum Ustaz ditarik sebagai timbalan mufti Kerajaan Negeri Sabah, Ustaz di UMS, Ustaz punya kerja ni mula-mula Ustaz memang di pejabat mufti Kerajaan Negeri sebagai pegawai Al-Ihwal Islam. Lepas itu Ustaz memikirkan peluang Ustaz untuk sambung ke peringkat master degree kurang, Ustaz lari pergi UMS. Daripada UMS Ustaz sambung dapat master degree, kemudian PhD. Kemudian Ustaz ditarik ke Kerajaan Negeri lagi, bertugas di pejabat kemuftian sebagai nikah yang hari itu sebagai pegawai Al-Ihwal Islam saja, tapi kali ini sebagai timbalan mufti. Jadi artinya pejabat mufti bukan satu yang asing kepada Ustaz. Jadi bila sebelum Ustaz ditarik sebagai timbalan mufti itu, ada berapa orang pensyarah perempuan yang jumpa dengan Ustaz. Pensyarah perempuan ini jangan juga kita main-main. Hebat orang pemikiran ini hebat. Kan pensyarah apa itu? Sekurang-kurangnya master degree ataupun doktor. Jangan kau main-main. Kan orang kata Ustaz, begini Ustaz. Ini kami ni perempuan Bani Ustaz. Ya, saya tahu. Dia kata, apa pendapat Ustaz sekiranya kami mencampurkan puasa qada dalam bulan Ramadan dengan puasa sunat Syawal? Saya kata ulama berbeza pendapat mengenai masalah ini.
Kan? Belum lagi Ustaz menjawab, kan? Kalaulah Islam tak membenarkan Ustaz, artinya zalim kepada kami ini. Saya kata, nanti dulu. Belum lagi Ustaz jawab ni. Kan? Iyalah Ustaz faham juga. Perempuan ini memang ada halangan. Dia tidak akan dapat tempos puasa 30 hari. Bukan macam kita lelaki-lelaki tidak ada halangan. Jangan kata Ustaz uzur laki-laki. Mana ada uzur laki-laki? Yang uzur ni perempuan saja. Ya, pengurusi. Laki-laki mana ada uzur pengurusi kan? Ini kita ni bagi alasan uzur pula. Tidak boleh. Jadi saya kata Ustaz terangkan macam begitu. Okey. Ustaz kami terima. Kalau begitu Ustaz kata kami terima. Ya, jadi artinya Islam ini bukan satu agama yang memaksa kita buat sesuatu yang di luar kita punya kemampuan. Kita faham juga. Ustaz kata kalaulah Islam tidak membenarkan kami untuk mencampurkan puasa qada dengan puasa sunat. Kadang-kadang kami puasa qada, sembahyang masa ini puasa sunat kami tertinggal puasa. Orang kata, jadi macam mana? Susah juga kami puasa tu. Ustaz sendiri dah kata tahu puasa ini bukan senang ini puasa ini. Puasa kita ni bukan senang. Nasib kita ni Ramadan semua puasa. Cubalah kalau ada yang tak puasa tu minum di kedai kopi, kita pun, dia ni pula boleh minum pula. Kenapa aku tak boleh minum? Kan? Dugaan itu kuat begitu sama kita. Sedangkan di rumah pun diidam di sini, di bilik kita sudah idam untuk kita buka puasa. Ada ayam, ada air merah, ada air kuning, ada air biru, semua banyak. Kalau tidak ditahan-tahan iman tu, kita tengok kiri kanan gini ada orang, ni sadap ni, kan? Buat dimakan juga. Kalau kita tidak kuat-kuat iman, tapi kuat iman kita tu kan, tahan lagi kita. Ya kan? Jadi kata orang begitu Ustaz. Jadi kami ini ada cubaan, ada dugaan. Macam mana? Itu Ustaz terangkan, alhamdulillah, kata orang, okey, kami boleh terima kalau macam begitu. Jadi kata Ustaz, itu untuk orang yang ada rukhsah, yang khusus sahaja. Kalau yang lain daripada itu tidak boleh. Jangan dibuat-buat, penyakit dibuat-buat tidak boleh, kata Ustaz. Jadi saya rasa mungkin setakat itu penerangan kita berkaitan dengan ini puasa sunat ini. Kalau ada mungkin apa-apa persoalan yang mungkin kita boleh bincangkan bersama, silakan. Kalau ada pertanyaan apa-apa, silakan. Ya, silakan bang. Waalaikumsalam. Dua soalan. Ya. Satu pertama, puasa nazar dengan puasa 6. Ya. Mereka disekalikan. Ya. Kedua, bila kita bermusafir tapi kita meneruskan puasa itu. Ya. Ya, bagus. Abang ni kata puasa nazar. Puasa nazar kamu tahu kan? Contohnya, kalaulah anak aku ni lulus dalam peperiksaan SPM cemerlang, aku akan berpuasa. Itu nazar. Nazar. Kalaulah bini aku ni baik daripada penyakitnya, aku akan berpuasa. Itu juga nazar. Kalaulah aku ni baik daripada penyakit darah tinggi, aku puasa. Itu juga nazar. Jadi nazar ini, adakah dia kita boleh campurkan? Ya, puasa Ramadan alhamdulillah kita tempoh. Tapi puasa nazar ini kita belum puasa. Kita tunggu puasa dalam bulan Syawal. Kita mau sekalikan dengan 6 hari sunat dalam bulan Syawal tu. Boleh kan tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh bang, tak ada masalah. Kita sekalikan niat boleh. Tapi niat puasa nazar tu, kata Ustaz. Yang tadi kata Ustaz, dia boleh dua niat. Satu, niat puasa yang wajib, kemudian sunat automatik ikut. Ataupun mau niat puasa dua sekali boleh. Tidak ada masalah, kata Ustaz. Tapi jangan niat puasa sunat. Kita niat puasa sunat, yang dia puasa nazar, dia enggak boleh angkat, kata Ustaz. Sebab ni sunat. Jadi yang wajib dulu, dia boleh angkat yang sunat. Dan yang kemudian, yang kedua, berkaitan apa tadi bang? Di bulan Ramadan kita bermusafir. Oh ya, musafir, okey. Kita teruskan berpuasa Ya. Ramadan. Itulah kata Ustaz tadi. Kalau sekadar kita mau, kata orang, mau pergi buluran ataupun mau pergi kita batangan, ya betul kita musafir kan, tapi dekat betul.
Dekat betul, tak payah kita buka puasa. Ustaz, aku musafir. Ke mana kau? Pergi nama tangan. Oh, nak. Dekat betul, kan? Jadi rasa-rasanya selagi kita mampu untuk menahan, tak makan, tak minum, itu lebih baik daripada kita buka puasa. Macam juga perempuan, Pak. Perempuan ini kita tahu dia dalam Ramadan mesti dia ada dalam keadaan uzur. Tapi kalau dia tidak makan, tak minum, artinya dia menahan untuk diri dia untuk tidak makan, untuk tidak minum. Sedangkan pada waktu itu dia boleh berbuka puasa, dia boleh makan dan minum, dia menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum, dia juga dapat pahala puasa. Dapat pahala puasa itu. Macam seolah-olah kita memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghairi annahu la yanqassu min ajri as-sa'im syai'an." Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, baginya pahala puasa orang yang berpuasa tadi, tanpa dikurangkan sedikit pun pahala yang orang berpuasa tadi kepadanya. Itulah besarnya nikmat kita ini. Kita dapat, boleh kita dapat. Jadi kalau sebaiknya, kalau kita sekadar musafir yang dekat-dekat, kata Ustaz, tak payah buka, kan? Hatta sekalipun kalau kita pergi KL, sekarang mau pergi KL ni kapal terbang siap, kan? Dalam kapal terbang itu ada cewek-cewek yang cantik-cantik tu, iya kan? Jadi tak payah, ni ada ikon lagi tu, ada cewek nampak cewek cantik lagi, boleh tidur lagi di situ, kan? Tak payahlah kita mau buka puasa, dekat siap itu, kan? Lainlah kali kalau kata Ustaz ini memang jalan kita di Sabah ni terkenal lah. Macam kalau dari macam dari sini pergi Talupit itu yang jalan dok tu, itu lain. Itu memang kita penat, letih, mengilak sini, macam mau silat kita. Jalan tu macam mau silat, kesini, mau mengilak kita. Itu penat. Penat silakan, boleh buka. Tapi kalau tidak penat tu tak payahlah. Kalau tidak penat tu kata Ustaz, tak payah. Kita insya-Allah kita dapat puasa, pahala puasa tu lebih. Ya, ada lagi. Isyak sudah kan? 1 minit, silakan. Ada 1 minit lagi. Ada lagi? Silakan. Kebesaran warahmatullahi. Puasa Ramadan ini, bolehkah kita tidak puasa? Dan saya mau tahu apa hukumnya apabila kita tidak puasa qadar ini? Oh, iya. Seperti mana ayat yang Ustaz bacakan tadi, dalam suratul Baqarah ayat 185 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu panjang. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Itu dia punya syahid. Siapa di antara kamu yang musafir ataupun sakit, maka dia dibenarkan untuk dia berbuka puasa, tapi mestilah digantikan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, artinya mesti digantikan dengan hari yang lain di luar Ramadan. Artinya mesti wajib untuk digantikan. Sekarang kalau kita tidak menggantikan pahala puasa itu, apa yang kita dapat? Kita berdosa. Kita nak menggantikan puasa yang kita tertinggal tu, kita akan berdosa. Katakanlah kita sedar daripada kelakuan kita yang tidak menggantikan puasa yang telah kita tinggalkan 20 tahun yang lalu. Sekarang baru kita sedar, oh ya, aku boleh terdengar tu cakap Ustaz itu ni wajib tu, kalau tidak berdosa tu. Macam juga semayang, bah. Semayang wajib kan tidak kan? Wajib. Kalau kita tinggalkan, berdosa kan? Berdosa, ya kan? Jadi puasa pun macam itu. Kita tak puasa, kita berdosa.
Jadi mesti kita menggantikan. Sembahyang mesti digantikan, puasa pun mesti digantikan. Tapi puasa tidak sama dengan sembahyang. Sembahyang dada double. Artinya kalau kita contohnya tahun ini kita tidak sembahyang. Ada contohnya ada 20 waktu lah kita tidak sembahyang. Sampai kepada tahun depan, dia tidak akan berlipat kali ganda 40 kali. Yang kita tinggal sembahyang itulah yang kita ganti. Tidak akan berlipat kali ganda. Tapi kalau puasa, mati kita. Berlipat kali ganda. Bukan saja kita kena ganti petu puasa, tapi kena bayar duit. Yang kita namakan sebagai fidyah. Contohnya kita tidak berpuasa pada tahun ini. Kan contohnya ada 10 hari lah, ambil lah gitu dalam 10 hari. Kita tengok orang lain, kita pun tak tahan ikut juga tidak puasa kita. 10 hari kita tinggal. Sebelum sampai kepada Ramadan tahun depan ini, tahun 2024, kita mesti ganti yang 10 hari itu. Kalau kita tidak ganti, masuk lepas sampai Ramadan 2024 itu, kita bukan saja kena qada, tapi kena bayar fidyah. Itu artinya sudah 1 tahun. Katakanlah kita tadi kata 20 tahun. Aina, macam mana itu? Berapa yang kita mau kena bayar tu? Garuk kepala kita. Antara tugas yang Ustaz pernah jalankan, sebelum Ustaz masuk ke pejabat mufti negeri Sabah, Ustaz sebagai penceramah zakat. Di bahagian zakat, Ustaz sebagai penceramah zakat pada waktu itu. Satu hari ketika Ustaz menjaga di kaunter depan itu, datang seorang kakak. Ini cerita betul, Ustaz cerita kepada kamu. Datang seorang kakak, kebetulan waktu itu yang bertugas di kaunter Ustaz satu orang. Yang kebetulan waktu itu. Jadi kakak itu datang. Dia kata, Ustaz ini ada, saya mau tanya hukum. Saya kata, silakan Kak, yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Saya kata. Dia kata, saya sudah tertinggal puasa lebih kurang 20 tahun Ustaz, dia kata. Tahu sudah Ustaz ni. Dia punya duduk, sudah petangkap. Dia kata, macam mana tu Ustaz ya? Saya kata, bukan saja kakak kena qada itu puasa, tapi kena bayar fidyah. Ini Ustaz, saya mau tanya, fidyah saya berapa? Kan? Kira-kira saya kata, puasa yang kakak tertinggal itu memang kakak sakit kah ataupun musafir kah, macam mana? Saya jahil dulu Ustaz, dia kata. Dia pun bagus. Saya jahil dulu Ustaz. Nah, kalau macam begitu, saya kata Kak, kena bayar, entah kena qada dan kena bayar fidyah lagi. Cuba Ustaz tolong ni, kira ni Ustaz ni kakak punya fidyah ni, dia kata, kira-kira berapa ni setahun yang kakak ni tidak puasa? Dia kata, ambillah Ustaz 10 hari. 10 hari Ustaz kira 20 tahun. Kira-kira Ustaz kira-kira 70,000. Allah. Ustaz pun tertunduk Ustaz. Aduh, macam mana ni? 70,000 keluar itu. Tapi Ustaz bagi tahu terus dari sama kakak itu. Nanti dia pula pingsan pula di sini. Kan? Ustaz, macam mana ni mati Ustaz? Kira balik. Ustaz kira balik. Kira balik kali kedua, begitu juga. Kata Ustaz, macam mana? Kira balik kali ketiga, begitu juga, 70,000. Ustaz kata, dia kata kena lambat juga Ustaz mengira. Dia kata begini Kak, Ustaz minta maaf, Ustaz terpaksa terus terang dengan kakak. Tapi kakak kata jangan terperanjat. Dia kata ini fidyah yang kena kakak bayar ialah 70,000. Wih, terkejut dia. Betul kan Ustaz? Aku kata Kak, itu yang aku lambat 3 kali aku mengira ni Kak. 3 kali aku mengira ni kata 70,000 yang keluar ni. Aina. Dia kata macam mana aku bayar ini? Ustaz, memang aku ada duitnya, tapi tidaklah aku mampu saya membayar terus dari macam itu. Saya kata begini Kak, kakak bayar setakat mana yang kakak mampu dulu. Mampu itu yang kita bayar. Kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah SWT tidak memberati seorang diri ini melainkan berdasarkan dia punya kemampuan dia. Jadi berapa yang kakak bayar, mampu bayar dulu. Jadi yang lain tu apa? Bayar pelan-pelan Kak.
Nasib kalau dia sampai meninggal, tak apa aku kata. Kan, yang penting kakak ada niat untuk membayar tu. Jangan kakak tak berniat untuk membayar. Kakak ada niat untuk membayar, ada duit kakak bayar sikit-sikit. Macam yang utang kita semua orang lain, bang. Kan, kalau kita tidak berniat membayar sama orang lain, Allah SWT akan membinasakan kita punya harta. Tapi sekiranya kita ada niat untuk membayar, walaupun kita dalam keadaan kita tidak mampu, insya-Allah dipermudahkan kita punya urusan. Dipermudahkan kita punya urusan. Jadi begitu. Alhamdulillah, ini kakak itu sepanjang Ustaz bekerja di pejabat zakat itu dalam 3 tahun, dia tiap-tiap tahun datang bayar, melunaskan dia punya ni. Lepas daripada itu, wallahualam, Ustaz sebab sudah keluar daripada pejabat zakat. Tapi kita mendoakan semoga dia teruskan membayar. Begitu, bang. Jadi hati-hati kita, Ustaz. Hati-hati, jangan kita anggap mudah kita punya puasa ni. Salat iya tidak berganda, tapi puasa jaga. Puasa akan berganda. Kalau dah 70,000, macam mana kita tu? Garuk kepala kita 70,000. Dia bukan main. Jadi kena bayar. Mau nak mau kena bayar. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan, bang. Tidak ada jalan, bang. Puasa kita bayar. Kalau aku berhutang macam mana? Saya tak boleh. Tak boleh kau hutang. Hutang dengan kau bayar ini hutang Allah SWT, mana boleh? Tak boleh. Jadi sekadar kau apa yang kau ada bayar. Sekadar apa yang kau ada bayar. Setakat yang kita mampu, Tuan Imam. Kalau belum habis dibayar boleh kita meninggal contohnya. Itu antara kita dengan Allah. InsyaAllah sebenarnya mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kita punya kesalahan tu. Siapa di kalangan kita di sini yang tidak pernah melakukan kesilapan? Semua pernah melakukan kesilapan. Umar bin Khattab lebih dahsyat dia punya kejahatan dibanding dengan kita. Dia membunuh manusia. Kita adakah membunuh manusia? Tidak ada kita membunuh manusia. Tapi apa yang Allah SWT lakukan kepada Umar bin Khattab, antara 10 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kau main? Artinya kita ni belum membunuh orang, artinya kita punya dosa ni pasti kecil lagi ni Tuan Imam. Kan? Kalau sudah sampai membunuh orang, tapi apabila Allah SWT memaafkan baginya, masuk syurga. Macam juga seorang perempuan, seorang pelacur. Dosa pelacur ini dosa yang berat. Dosa yang berat ni dosa pelacur. Tapi apabila seorang perempuan ni, dia pelacur, berjalan satu hari di panas terik, satu hari dia berjalan di atas panas terik, dia nampak seekor anjing di tepi sebuah telaga, kehausan anjing tu, bukan kucing, anjing tu. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i memegang anjing haram, kan? Anjing itu menjilir lidah anjing itu, kehausan. Apabila perempuan tu nampak anjing tu begitu kehausan, dia pergi dekat telaga tu, dia ambil kasutnya ini, dia ciduk air di telaga tu, dia bagi minum air kepada anjing itu. Dia ceritakan kisah itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tilkal mar'atu dakhalat jannah. Perempuan ini masuk syurga. Hebatnya dah hebat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia ni cuba mampu untuk merancang. Kita mampu untuk apa yang disuruhkan kita ikut. Yang selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan itu. Jadi saya rasa mungkin setakat itu, Tuan Imam, apa yang dapat kita kongsikan bersama pada hari ini. Ya, silakan. Ya. Begini bang, kalau isteri abang ni dia mengandung, kemudian dia ingin berbuka puasa, ditengok keadaannya. Kalau dia berbuka puasa disebabkan dia takut ke atas janin di dalam kandungan itu, dia berbuka puasa kata Ustaz sebabkan dia takut ke atas janin di dalam kandungan itu dan ke atas dirinya sendiri juga, maka dia mesti qada dan bayar fidyah. Kata Ustaz, apabila perempuan yang mengandung tu takut
ke atas janin, memberikan mudarat kepada dia apabila dia berpuasa, memberikan mudarat kepada janin tu. Di samping puasa tadi dia takut memudaratkan kepada diri dia, maka dia kena qada dan kena bayar fidyah. Tapi sekiranya dia berpuasa dan dia dalam keadaan mengandung, lalu dia berbuka puasa semata-mata takut keselamatan ke atas diri dia, dia qada sahaja tanpa bayar fidyah. Sebab tadi itu dia melibatkan dua nyawa. Ini satu nyawa ya, okey, qada sahaja. Macam kita ni, kita nampak orang mau tenggelam. Oh ya, aku ni puasa, macam mana ni? Orang ni mau tenggelam sini ni, kan? Mau tak mau dia puasa, terjun juga menyelamatkan tu. Orang yang semacam begini, dia kena buat dua juga, kena qada dan kena bayar fidyah. Kena qada dan kena bayar fidyah. Jadi keadaannya begitu, Pak. Kena qada dan kena bayar fidyah. Tapi fidyah tu sebaiknya jangan dilambatkan, kata Ustaz. Fidyah kalau kita kena bayar, jangan dilambatkan, bayar on cash. Jangan kita tunggu sampai 5 tahun, 7 tahun, sudah 15,000 baru kita garuk kepala. Jangan cash kita bayar. Tidak juga mahal fidyah tu. Daripada kita mau beli rokok RM10, fidyah tu RM2, setengah RM3. Okey lah tu. Kita rokok RM10, banyak kan RM10 kita rokok. Ustaz tak pernah merokok, tapi Ustaz tahu harga rokok tu. Daripada kita mau beli rokok RM10, RM10 itu 10 hari aja itu imam kan? Kan? Kalau kau satu bulan 3 kotak, RM30, yang banyak sudah itu. Daripada kita membayar fidyah cash, tidak, kita kena denda double. Kan? Jadi kalau boleh Ustaz minta maaf lah. Kan bukan Ustaz ini juga ini menyinggung, indah. Tapi kita fikir bah, kalau daripada kita membeli rokok, bagus kita bayar fidyah. Kan? Jadi saya rasa ada lagi soalan. Jadi saya rasa mungkin setakat itu. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada diri Ustaz sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.